Tun Mahathir adalah seorang pemimpin yang sentiasa ingin belajar daripada setiap masalah yang ada di hadapannya. Beliau mengambil peristiwa 13 Mei 1969 ini sebagai satu peluang pembelajaran melalui pengalaman baru. Setelah berlaku peristiwa ini, Tun Mahathir cuba mendapatkan maklumat tentang kesan dan puncanya daripada media asing dan juga pandangan Tunku Abdul Rahman sendiri tentang punca peristiwa ini. Beliau juga berbincang dengan rakan-rakannya seperti Musa Hitam, Sulaiman Alias, Abdullah Ahmad dan beberapa pejuang muda UMNO yang lain. Hasil perbincangan mereka merujuk kepada kelemahan kepimpinan Tunku dalam menangani punca kebencian kaum. Beliau kemudiannya diwawancara oleh pemberita tentang pencapaian terburuk Parti Perikatan dalam pilihan raya umum tahun 1969. Dalam jawapannya, beliau menyalahkan parti MCA yang menyebabkan pencapaian terburuk ini. Pada 6 hari bulan Jun 1969, beliau menerima surat peringatan daripada Tunku Abdul Rahman yang tidak senang dengan pandangan beliau. Pada 17 Jun 1969, beliau menghantar surat jawapan kepada Tunku menjelaskan pandangan beliau dan secara berterus terang mengkritik kepimpinan Tunku Abdul Rahman. Surat tersebut kemudian dicetak dan mula tersebar secara meluas. Setiausaha Agung UMNO dan penyokong kuat Tunku ketika itu, Senu Abdul Rahman, menghubungi beliau melalui telefon dan mendesaknya agar menarik balik surat tersebut. Pada 30 Jun 1969, Tunku menulis sepucuk lagi surat peringatan kepada beliau. Tun Mahathir membalas semula surat tersebut dan tetap dengan pendiriannya mengkritik kepimpinan Tunku. Pada 12 hari bulan Julai 1969, beliau dipanggil menghadap Jawatan Kuasa Disiplin Majlis Tertinggi UMNO yang bersidang di rumah Tun Razak di Kuala Lumpur. Beberapa orang ahli majlis tertinggi memujuk agar beliau menarik balik surat tersebut, namun dengan tegas ditolaknya permintaan mereka. Beliau kemudian dipanggil menghadap Jawatan Kuasa Disiplin Majlis Tertinggi UMNO dan diminta menarik balik surat tersebut dan memohon maaf. Sekali lagi beliau menolak dengan tegas. Ketika menunggu di luar bilik mesyuarat, beliau didatangi oleh Tun Dr. Ismail yang juga meminta agar beliau menarik balik surat tersebut. Namun beliau tetap dengan pendiriannya dan bersedia menghadapi apa juga keputusan dan tindakan daripada majlis tertinggi. Pada jam 4.05 petang pada 12 hari bulan Julai 1969, Menteri Penerangan Hamzah Abu Samah mengumumkan bahawa Tun Mahathir dipecat daripada Majlis Tertinggi UMNO. Pada 14 Julai 1969, surat yang ditulis oleh Tun Mahathir dilarang daripada disebarkan kepada umum. Dan pada 27 September 1969, Tun Mahathir secara rasminya dipecat keanggotaannya daripada UMNO. Keputusan ini sememangnya amat sukar untuk diterimanya kerana ia seolah-olah menggambarkan hancurnya sebuah impian yang ditanam sejak kecil untuk menjadi seorang pemimpin. Namun begitu, melihatkan kepada kronologi peristiwa pemecatan ini, beliau sememangnya bersedia, bahkan memilih untuk dipecat daripada menggadai prinsip kebenaran yang dipegangnya. Setelah beberapa waktu, beliau menyedari satu kehilangan yang besar dalam kehidupannya, iaitu impian kepimpinan untuk berkhidmat kepada negara dan bangsa. Kini beliau tidak lagi berpeluang untuk mempengaruhi segala keputusan untuk mengubah nasib anak bangsa. Beliau tidak lagi boleh mengambil bahagian dalam menentukan hala tuju agenda pembangunan negara, mengeluarkan orang Melayu daripada kesempitan hidup dan membawa mereka kepada masa hadapan yang lebih gemilang. Sekiranya pilihan raya diadakan, beliau tidak lagi boleh mewakili parti dan membawa sokongan rakyat ke parlimen. Akhirnya hakikat pahit ini terpaksa ditelan demi prinsip yang dipertahankannya. Beliau menulis di dalam Doctor in the House, "Now I would never be an UMNO leader, and should elections be held again, I would not be nominated by the party or enjoy its supports. I had become a non-entity, a person of no consequence." Finally, the truth sank in. Beliau kini diletakkan pada kedudukan untuk membina kemahiran penyelesaian masalah yang kompleks, iaitu membina kembali reputasi kepimpinannya dan mencari jalan kembali kepada landasan kepimpinan negara. Peristiwa rusuhan kaum 13 Mei 1969 dan tindakan Tun Mahathir mencambar kepimpinan Tunku Abdul Rahman sehingga dipecat daripada UMNO mempunyai banyak pengajaran kepimpinan. Antaranya yang utama adalah satu, bagaimana membina nilai kepimpinan berprinsip. Yang kedua, pementoran. Dan yang ketiga, membina perjuangan dan bukannya kedudukan.
Kepimpinan berprinsip. Ketegasan Tun Mahathir dalam berhadapan dengan cabaran getir selepas kalah pada pilihan raya umum tahun 1969 membuktikan beliau seorang pemimpin yang berprinsip. Hasil diagnostik dan pembelajaran secara terperinci beliau terhadap peristiwa rusuhan kaum 13 Mei 1969 seperti yang dibincangkan di dalam bab 4 buku ini membuktikan bahawa kelemahan kepimpinan Tunku Abdul Rahman adalah punca utama yang menyumbang kepada berlakunya tragedi ini. Pada pandangan beliau, Tunku sebagai pemimpin tertinggi negara seharusnya mengambil tanggungjawab dengan meletakkan jawatannya sebagai Perdana Menteri. Pandangan ini didasarkan kepada prinsip pertanggungjawaban. Bahkan ketika menjawab surat Tunku, beliau mengingatkan prinsip ini kepada Tunku dan meminta beliau mengimbau kembali bagaimana Datuk Onn Jaafar melaksanakan prinsip ini dengan meletakkan jawatannya sebagai Yang di-Pertua UMNO apabila kehilangan sokongan ahli parti. Ketegasan Tun Mahathir berpegang kepada prinsipnya menunjukkan bahawa perwatakan kepimpinan beliau digerakkan oleh nilai murni ataupun value driven dan bukannya digerakkan oleh nafsu dan sifat tamak inginkan pangkat dan kedudukan ataupun power driven. Banyak kajian dan pemerhatian terhadap pemimpin agung dan korporat terkenal di dunia membuktikan bahawa perwatakan seorang pemimpin yang berprinsip atau principal leader adalah digerakkan oleh nilai murni atau value driven dan bukannya gerakkan nafsu dan sifat tamak inginkan pangkat dan kedudukan ataupun power driven. Kepimpinan berprinsip merujuk kepada usaha pemimpin menjajarkan tindakan dan keputusan mereka dengan nilai-nilai murni yang diyakini. Mereka menyatakan dengan jelas nilai-nilai yang dipegang dan inilah yang menjadi asas dalam memandu arah tindakan dan keputusan yang dibuat. Secara konsisten dan ketara tergambar dalam kepimpinan mereka bagaimana nilai-nilai murni menjadi asas penting dan pegangan kehidupan mereka. Pemimpin berprinsip sentiasa menggariskan prinsip-prinsip etika yang membentuk dan membina integriti dalam tindakan dan perbuatan. Mereka berpegang teguh dengannya dan mereka sentiasa menyeru orang lain bersama berpegang dan melaksanakan prinsip etika dan nilai-nilai murni ini. Menurut Manbi 2017, terdapat tidak kurang daripada 7 ciri yang menggambarkan seorang pemimpin itu berprinsip, iaitu tidak mementingkan diri sendiri, berintegriti, saksama dan adil, kebertanggungjawaban atau accountability, keterbukaan, keikhlasan dan keupayaan memimpin ataupun diri sendiri dan orang lain. Inilah ciri-ciri yang tergambar dalam kepimpinan Tun Mahathir sejak permulaan beliau melangkah masuk ke dalam dunia politik. Analisa terhadap pengalaman pembelajaran beliau berkaitan dengan peristiwa 13 Mei 1969 hanyalah satu contoh awal. Pengalaman beliau selepas dipecat daripada UMNO dan mula mendaki kembali tangga kepimpinan selepas itu menunjukkan lebih banyak bukti berkaitan dengan ciri kepimpinan berprinsip ini. Pementoran, berguru kepada yang berilmu. Pengalaman memenangi pilihan raya umum tahun 1964 seolah-olah menggambarkan bahawa Tun Mahathir akan terus mendaki kepimpinan yang lebih tinggi. Namun begitu, sepanjang berkhidmat sebagai ahli parlimen pada sesi parlimen 1964 sehingga 1969, beliau tidak menggambarkan kehendak yang begitu tinggi untuk mendapatkan kedudukan sekalipun begitu teruja melihat pencapaian beberapa orang ahli parlimen yang dilantik sebagai menteri. Kata beliau di dalam A Doctor in the House, "It left a great impression on me and I thought that what an achievement it would be it would become a minister." Apa yang menarik minat beliau ketika ini ialah mempelajari kemahiran memimpin daripada pemimpin yang lebih berpengalaman. Tun Razak dianggap sebagai mentor yang banyak mendidik dan menunjuk arah tuju kepimpinan beliau. Pemilihan beliau untuk bertanding dalam pilihan raya umum tahun 1964 adalah atas inisiatif dan cadangan Tun Razak. Kemenangan dalam pilihan tersebut memberi peluang kepada beliau bekerja secara rapat dengan Tun Razak dan mempelajari segala kemahiran yang mampu diperolehinya. Pelantikan beliau sebagai pengerusi Majlis Perwakilan Malaysia untuk Afro-Asia People Solidarity Organisation ataupun AAPSO oleh Tun Razak pada tahun 1965 mengukuhkan hubungan pementoran mereka berdua. Tugas utama beliau adalah untuk mengusahakan proses permohonan Malaysia menjadi ahli AAPSO dalam persidangan yang diadakan pada bulan Mei tahun 1965 di Ghana. Amanah yang diberikan ini sangat dihargainya kerana inilah tugasan pertama bertaraf antarabangsa yang pernah beliau libatkan diri. Lebih membanggakan adalah kepercayaan yang diberikan oleh Tun Razak kepadanya untuk membawa imej negara pada peringkat antarabangsa menyertai kumpulan negara-negara berkecuali dan bebas daripada pengaruh kuasa besar.
Pengalaman yang dikutip hasil hubungan rapatnya dengan Tun Razak juga membuka mata ahli parti untuk melihat kualiti kepimpinan dalam dirinya. Pada tahun keempat berkhidmat sebagai ahli parlimen, beliau terpilih sebagai ahli Majlis Tertinggi UMNO dalam pemilihan parti dengan undi yang terbanyak. Seterusnya, Tun Razak melantik beliau ke dalam jaduankuasa politik UMNO, iaitu jaduankuasa terpenting parti di bawah Majlis Tertinggi. Banyak hasil pembelajaran baharu diperolehinya sepanjang bekerja bersama Tun Razak, yang dianggap sebagai mentor utama dalam kepimpinan politiknya. Bagaimanapun, beliau agak terkilan kerana Tunku Abdul Rahman tidak begitu menghargai peranan dan kesungguhannya berkhidmat untuk parti dan negara. Kata beliau di dalam Doctor in the House, I had come to regard Tun Razak as a mentor and protector. He had defended me from the Tunku's anger after I led the EPSO mission in 1965. It was he who suggested that I run as member of parliament for the Kota Setar Selatan seat in 1964, and again he who nominated me to UMNO's all-important political committee. Menurut Butt dan Moore tahun 2000 dan O'Brien tahun 1999, pementoran adalah merujuk kepada hubungan antara seorang junior dengan senior yang membolehkan proses pembelajaran dan perkongsian pengalaman berlaku antara mereka. Pada peringkat yang lebih formal, amalan pementoran dalam sebuah organisasi selalunya disusun secara sistematik untuk membolehkan proses perkongsian pengalaman dan ilmu berlaku antara mentor dan mentee. Selalunya disebut atau dinamakan dengan program mentor-mentee atau pementoran. Namun begitu, amalan ini dianggap tidak autentik. Organisasi akan memilih staf yang senior dan berpengalaman untuk memantau dan menunjuk ajar staf junior dan kurang berpengalaman melalui program yang terpandu mengikut tempoh masa yang ditetapkan. Pada peringkat yang tidak formal, proses pementoran biasanya berlaku tanpa sebarang perancangan dan penyusunan yang sistematik. Motivasi belajar yang tinggi dalam kalangan staf baru akan menggerakkan mereka ke hadapan untuk belajar daripada staf berpengalaman yang diyakini dan dipercayai. Amalan pementoran ini dianggap lebih autentik serta lebih berkesan. Kepercayaan atau trust adalah faktor utama yang membentuk hubungan kukuh antara mentor-mentee. Inilah nilai utama yang menarik Tun Mahathir untuk mengambil Tun Razak sebagai mentor beliau. Maxwell tahun 1998 memanggilnya sebagai prinsip asas padu atau the law of solid ground. Melalui prinsip ini, seorang pemimpin adalah menunjukkan contoh bahawa dirinya mempunyai kecekapan, hubungan dan perwatakan. Ketiga-tiga kualiti ini dilihat dengan jelas oleh Tun Mahathir dalam diri Tun Razak. Tun Razak menurut beliau adalah seorang yang lebih kuat bekerja daripada bercakap. Beliau mampu melaksanakan tugas dengan cekap dan berkesan. Bukti ini terlihat sepanjang pengalaman beliau dengan Tun Razak. Sebagai Perdana Menteri, Tunku banyak menurunkan kuasanya kepada Tun Razak untuk dilaksanakan. Tun Mahathir melihat bagaimana Tun Razak begitu teliti dalam membuat perancangan sebelum sesuatu keputusan dan tindakan dibuat. Tun Razak juga dikenali sebagai seorang pemimpin yang ikhlas bekerja untuk negara dan bangsa. Tun Mahathir menulis dalam Doctor in the House, I learned a lot from Tun Razak. He was a doer. The Tunku had left almost all the administrative tasks of running the government to him, and he understood that preparations had to be carried out before plans could be implemented. He was a sincere leader who truly wanted to do something for the country and the Malays. Tun Razak bukan sahaja menunjukkan bahawa dirinya layak dipercayai, malahan beliau layak dipercayai kerana kesanggupannya meletakkan kepercayaan kepada Tun Mahathir. Hal ini menunjukkan bahawa proses pementoran berlaku melalui dua hala. Pemimpin yang ingin dirinya dipercayai hendaklah juga berkeinginan untuk mempercayai orang lain. Tun Mahathir menulis, His confidence in me seemed to increase after I helped to deal with student demonstration when I was Education Minister. I like to think that he regarded me as someone who was willing to act and a person he could rely upon. Ciri lain yang dilihat oleh Tun Mahathir di dalam kepimpinan Tun Razak adalah kekuatan dan keyakinannya, sama ada ketika bercakap, bertindak ataupun membuat keputusan. John C. Maxwell di dalam bukunya tahun 1998 menggelar ciri ini sebagai prinsip E.F. Hutton ataupun the law of E.F. Hutton. Di Amerika pada era tahun 1970-an dan 1980-an ditayangkan iklan televisyen yang terkenal berkaitan firma broker kedua terbesar di dalam Amerika iaitu E.F. Hutton. Slogan yang digunakan dalam iklan ini ialah bila E.F. Hutton bercakap orang akan mendengar, atau when E.F. Hutton speaks people listen.
Menurut Maxwell, petanda seorang itu pemimpin yang sebenar ialah apabila dia bercakap, pengikutnya akan mendengar dengan teliti kerana percakapannya itu disampaikan dengan penuh keyakinan dan kesungguhan. Keakraban Tun Mahathir dan Tun Razak tidak tergambar melalui hubungan sosial secara casual, sebaliknya melalui hubungan kepimpinan politik. Tun Mahathir menulis, "We did not socialize, but in all matters of politics, I had grown to rely on his judgment and support." Menurut Maxwell 1998, perbuatan mencontohi kepimpinan seorang tidak berlaku secara tiba-tiba atau kebetulan. Pemimpin dicontohi dan diikuti kerana mereka dihormati. Pemimpin yang berada pada skala 8/10 daripada segi kemahiran dan kehebatan kepimpinan tidak akan mencontohi pemimpin yang berada pada skala 6/10. Kebiasaannya dia akan mencari pemimpin yang berada pada skala 9/10 ataupun 10/10. Inilah yang dikatakan sebagai prinsip penghormatan ataupun the law of respect. Membina perjuangan, bukan kedudukan. Simon Sinek, salah seorang jurulatih kepimpinan terkenal di dunia, di dalam bukunya Start with Why tahun 2009, membezakan kumpulan pemimpin berdasarkan aplikasi lingkaran keemasan ataupun Golden Circle. Terdapat 3 persoalan dalam lingkaran keemasan, iaitu apa, what, bagaimana, how dan kenapa, why. Persoalan apa berada dalam lingkaran paling luar, diikuti oleh persoalan bagaimana dalam lingkungan lingkaran yang kedua, manakala persoalan kenapa berada dalam pusat lingkaran. Rajah menunjukkan kedudukan setiap persoalan dalam lingkaran keemasan seorang pemimpin. Menurut Sinek, setiap pemimpin atau organisasi tahu apa yang mereka lakukan kerana persoalan ini mudah dikenal pasti dan dijawab. Sebahagian daripada pemimpin atau organisasi tahu bagaimana mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Sangat sedikit pemimpin atau organisasi yang tahu kenapa mereka lakukan apa yang mereka lakukan. Persoalan kenapa merujuk kepada tujuan, sebab, keyakinan atau kepercayaan. Kebanyakan pemimpin atau organisasi berfikir, bertindak atau berkomunikasi menggunakan pendekatan luar ke dalam ataupun outside in. Bermaksud, mereka amat sering menggunakan persoalan apa. Kerap kali menggunakan persoalan bagaimana, namun jarang sekali menggunakan persoalan kenapa. Berbeza sekali dengan pemimpin atau organisasi yang berinspirasi tinggi. Setiap daripada mereka berfikir, bertindak dan berkomunikasi menggunakan pendekatan dalam ke luar ataupun inside out. Bermaksud mereka menggunakan persoalan kenapa terlebih dahulu untuk menggambarkan tujuan, sebab, keyakinan atau kepercayaan yang mereka ingin capai dan berpegang kepadanya. Berfikir, bertindak atau berkomunikasi secara dalam keluar akan membezakan seorang pemimpin yang semata-mata mencari kedudukan dengan pemimpin yang benar-benar ingin berkhidmat dan berjuang untuk satu perjuangan yang besar dan mulia. Seorang pemimpin yang mencari kedudukan akan mempromosikan apa yang ada pada dirinya dan apa yang dibuatnya serta bagaimana dia membuatnya. Dia tidak akan menyatakan dengan sebenarnya kenapa dia melakukan, kerana ini akan membuka tembelangnya yang sebenar, iaitu hanya inginkan kedudukan. Tindakannya akan membuktikan niat sebenarnya. Dia tidak akan sanggup mencabar status quo dan pastinya tidak bersedia menghadapi risiko hasil daripada cabarannya itu. Sebaliknya, pemimpin yang berinspirasi dan mempunyai matlamat perjuangan yang besar dan mulia akan menggambarkan dalam tindakannya melalui kesanggupannya untuk mencabar status quo dan bersedia menghadapi risiko hasil daripada cabarannya itu. Inilah gambaran sebenar kepimpinan Tun Mahathir seperti yang digambarkan dalam jadual. Iaitu persoalan kenapa, why. Tindakan Tun Mahathir. Setiap yang Tun Mahathir fikirkan dan lakukan, beliau amat berharap untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang aman, makmur dan maju di mana semua kaum dilayan seadil-adilnya. Orang Melayu perlu dibela kerana kelayanan yang adil terhadap mereka akan menentukan keamanan, kemakmuran dan kemajuan negara. Yang kedua, persoalan bagaimana ataupun how. Tindakan Tun Mahathir. Beliau menawarkan khidmat dan baktinya serta bersedia untuk berkorban demi negara dan bangsa. Membela nasib orang Melayu tanpa mendiskriminasikan kaum lain. Soalan yang ketiga iaitu apa ataupun what. Tindakan Tun Mahathir. Dengan yakinnya beliau mencabar kepimpinan Tunku demi memperjuangkan nasib bangsa Melayu yang tertindas dan didiskriminasikan. Mahukah anda membantu dan menyokong perjuangan beliau? Bukti kejelasan mesej yang disampaikan oleh Tun Mahathir melalui tindakannya mengkritik dan mendesak Tunku meletakkan jawatan. Beliau pertahankan keyakinannya dan tidak berganjak walaupun seinci, sekalipun dipujuk dan dirayu oleh ramai pemimpin UMNO yang lain agar menarik balik surat kritikan dan memohon maaf kepada Tunku demi menjaga kedudukan dan status kepimpinannya dalam parti.
Kesediaannya untuk dipecat daripada jawatan ahli Majlis Tertinggi UMNO dan dibuang daripada keahlian parti menunjukkan betapa besarnya pengorbanan beliau demi mempertahankan perjuangan yang diyakini dan dipercayainya. Inilah ciri kepimpinan berprinsip dan berkeyakinan tinggi terhadap perjuangan yang amat penting ditanam dalam setiap pemimpin. Mereka yang mempunyai inspirasi yang tinggi dalam perjuangan memahami bahawa kepimpinan adalah satu amanah dan tanggungjawab membawa perjuangan yang besar dan mulia. Bukannya satu hak dan kedudukan yang harus dikerja dan dituntut. Setiap pemimpin harus bertanya kepada diri mereka sendiri tentang persoalan kenapa mereka ingin menjadi pemimpin dan memimpin. Namun begitu, untuk berupaya menjawab persoalan ini, setiap pemimpin harus bersedia untuk unlearn ataupun membuang segala pemikiran lama ataupun menghapuskan apa juga pembelajaran masa lalu tentang kepimpinan yang menyeru untuk mendapatkan kedudukan dan relearn ataupun belajar semula kemahiran kepimpinan yang membolehkannya mengenal pasti perjuangan besar dan mulia yang ingin diterajuinya sepanjang memimpin. Proses ini pastinya tidak dapat dilaksanakan hanya melalui pembacaan dan menghadiri kursus dan mendengar ceramah tentang kepimpinan. Pengalaman Tun Mahathir mengajar kita bahawa proses ini adalah melalui pembelajaran berasaskan masalah dan pengalaman secara berterusan sepanjang kehidupan kita. Seperti kata Philip Cotter tahun 1996, development of a leadership potential doesn't happen in a 2-week course or even a 4-year college program. Although both can help, most complex skills emerge over the decades, which is why we increasingly talk about lifelong learning.